Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Profesor Town Planner Dr. Chamadun Laili Abdullah, Dekan Fakulti Seni Perancangan dan Ukur, Yang Berusaha Dr. Julaidah binti Kliwon, Ketua Pusat Pengajian Ukur Bangunan, Yang Berusaha Puan Rita Seperi, panel jemputan kita pada hari ini, para pensyarah semua sekalian yang saya hormati, rakan-rakan saya sendiri serta semua penonton kita pada hari ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada webinar siri kita yang pertama, iaitu tentang apakah peranan juruukur bangunan itu sendiri. InsyaAllah, setiap bulan kita akan membuka ataupun membuat webinar secara bulanan yang dipanggil sebagai BS Professional Talk. Kita akan ada di masa hadapan, di bulan hadapan, daripada pengurus bangunan dan juga kita ada juga site engineer. So banyak lagi series yang kita boleh adakan di masa yang akan datang. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput pertama sekali bagi pembukaan ucapan alu-aluan dan juga perasmian webinar kita pada kali ini. Saya menjemput yang berbahagia Dekan Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, Profesor Town Planner Dr. Chamadun Laili Abdullah. Dipersilakan. Terima kasih Encik Nazmi Firdaus selaku MC kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin yang ada pada hari ini. Dan pertama sekali saya mengalu-alukan Puan Nurita binti Sapri, Juru Pembangunan pada DBKL, our alumnus. Okay, welcome back Puan Nurita bersama-sama dengan kita secara maya pada hari ini. Dan terima kasih atas kesudian Puan untuk berkongsi pengalaman yang sangat banyak di DBKL bersama-sama dengan pensyarah dan juga pelajar-pelajar dan juga hadirin yang ada pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak Ukur Bangunan atas kejayaan menganjurkan webinar pada hari ini yang pertama dalam siri webinar. Dan insyaAllah nanti kita akan continue at least bulan sekali lah. Banyak yang kita boleh kongsi bersama dalam dalam webinar ni. Okay, jadi sekali lagi tahniah kepada semua atas penganjuran webinar pada hari ini dan saya mengalu-alukan semua pensyarah dan juga pelajar dan saya difahamkan ada daripada pelajar sekolah juga ya pada hari ini. Okey, jadi kita open kepada semua untuk belajar daripada pakar-pakar yang ada di luar sana. Okay, this is one of the positive things semasa disebabkan oleh COVID ni dan kita dapat ni secara maya dan dapat lebih ramai lagi bersama-sama kita. Jadi terima kasih sekali lagi pada Puan Nurita dan kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita akan dan saya serahkan semula pada Encik Nazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih saya ucapkan kepada Dekan Fakulti Seni Perancangan dan Ukur, Profesor Town Planner Dr. Chamadun Laili Abdullah di atas ucapan pembukaan tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput pula Ketua Pusat Pengajian Ukur Bangunan UiTM Shah Alam, Dr. Julaidah binti Kliwon bagi ucapan alu-aluan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Prof Dekan, yang berusaha Puan Nurita, terima kasih banyak-banyak kerana sudi kembali. Kita anggap ni sebagai sirih pulang ke ganggang lah ya. So sudi berkongsi pengalaman dengan adik-adik dan juga pelajar-pelajar yang ada di luar sana. Dan saya berharap agar program ini dapat memberi banyak manfaat kepada pelajar-pelajar baru, especially untuk mengetahui tentang peranan juruukur bangunan dan secara tidak langsung akan memperkenalkan program kita sarjana muda ukur bangunan kepada masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor di atas ucapan alu-aluan tadi. Okey, sekarang ni kita nak tukar mood kita sekejap daripada formal kepada semi formal sebab kita nak
talk kita pada hari ini santai. Kerana kita ada hari ini yang join hari ini ramai daripada pelajar universiti sampailah ke pelajar sekolah. Sebelum saya nak menjemput panel jemputan kita pada hari ini, kita kena kenal dulu siapakah yang akan memberikan talk kita pada hari ini, pendedahan dan sebagainya. Beliau merangkum jawatan Juruukur Bangunan J44. Beliau adalah graduan ataupun alumni bagi BS UiTM Shah Alam pada tahun 2013. Pengalaman beliau pada tahun 2013 adalah Quality Assurance dan Quality Control QA/QC Engineering di Syarikat Perniagaan Muar Sdn Bhd. Pada tahun 2014 pula QA/QC Eksekutif Pemeranan Perwira Harta Malaysia. Pada tahun 2015 QA/QC Eksekutif OSK Property Holdings Berhad. Dan pada tahun 2016 hingga kini, alhamdulillah beliau telah pun menjadi seorang juruukur bangunan di sebuah badan pemeranan yang terkenal di Malaysia, iaitu juruukur bangunan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Baik, saya tak nak bergerak lebih jauh sebab kita ada sejam je ni. Sejam je kita bersama dengan panel kita, bersama dengan panel jemputan kita, tahu-tahu kita dah pandai bab BS ni. Daripada semester 1 yang masuk macam masih lagi nak tahu apakah peranan juruukur bangunan, ataupun anak-anak didik yang daripada mungkin SPM nak apply course apa di peringkat pengajian yang lebih tinggi, mungkin BS menjadi satu pilihan utama anda. So apakah peranan juruukur bangunan ni? Saya nak buka dan jemput Puan Nurita Sepri dulu kaitan dengan secara general apakah sebenarnya peranan juruukur bangunan ni di Malaysia. Persilakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator, Encik Nazmi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang berbahagia Dekan FSPU, Dr. Jamalul Laili Abdullah, yang berusaha Dr. Julaidah Kaliwun, Ketua Pengajian Ukur Bangunan, dan peserta-peserta webinar yang sudi meluangkan masa bagi mendengar sedikit sebanyak perkongsian saya dan pengalaman kerja saya sebagai juruukur bangunan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terlebih dahululah saya kenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nurita, bertugas sebagai juruukur bangunan di Kuala Lumpur dan telah berkhidmat di DBKS semenjak dari tahun 2016. Seperti dimaklumkan oleh Tuan Moderator, saya difahamkan juga kebanyakan peserta-peserta hari ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar ukur bangunan dan pelajar-pelajar sekolah. Berbalik kepada soalan Tuan Moderator tadi, sebentar tadi Encik Nazmi, saya sebagai juruukur bangunan di Kuala Lumpur, kebanyakannya kita terima permohonan untuk kelulusan pelan bangunan. Skop utama kita adalah memproses kelulusan pelan bangunan dan kita membuat pemantauan tapak di tapak bina lah. Tapi main skop is memang building control di Kuala Lumpur. Kita akan semak kelulusan pelan bangunan selaras dengan Undang-Undang Kecil Bangunan 1985 Wilayah Persatuan Kuala Lumpur lah. Tapi mungkin kejaya-kejaya BS ni ada besar, wide, very wide. Ada maintenance, ada saya rasa banyaknya di perkhidmatan awam juruukur bangunan di JKR lebih kepada penyelenggaraan. Tetapi di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kita memantau projek-projek pembangunan bangunan-bangunan di Kuala Lumpur. Jadi saya kalau boleh saya nak share lah slide saya, ataupun sekarang ke Encik Nazmi saya boleh share slide saya untuk skop-skop saya, tugas-tugas saya semasa berkhidmat di Jabatan Kawalan Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya share sedikit ya. Okay. Ini adalah fungsi utama kawalan bangunan.
Tetapi ini adalah yang terlibat dengan tugas saya. Sebenarnya ada lagi banyak fungsi-fungsi utama di Jabatan Kawalan Bangunan. Contohnya yang pertama ni yang memang paling main thing is kita memproses kelulusan pelan bangunan. Lepas tu kita membuat pemantauan di tapak bina lah sehingga memperolehi CCC dan kita mengambil tindakan penguasaan terhadap binaan tidak selaras. Contohnya yang menyeleweng di tapak bina dan juga kita mengambil tindakan penguasaan terhadap bangunan yang diduduki tanpa CCC. Okey. Ini adalah dua akta yang dirujuk semasa kita memproses dan mengambil tindakan penguasaan bagi pembangunan di Kuala Lumpur. Yang pertamanya adalah kita menggunakan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta 133 dan juga kita menggunakan Undang-Undang Kecil Bangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1985. Okey, seterusnya saya ceritakan sedikit sebanyaklah macam kaedah-kaedah ataupun cara-cara untuk kita tak adalah saya tak nak teknikal sangat hari ni tapi saya briefing secara general sajalah ya. Okey. Dalam Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 di bawah peruntukan Seksyen 70 Akta Jalan Parit dan Bangunan, tiada seseorang pun boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan. Okey, siapakah orang yang layak mengemukakan permohonan? Orang yang berkelayakan, artinya seseorang arkitek, pelukis pelan, bangunan berdaftar atau jurutera berdaftar. Okey, semua permohonan untuk membuat sama ada bangunan baru, tambahan dan perubahan untuk rumah, yang kategori sederhana, semua permohonan perlu melalui orang yang berkelayakan dan orang yang berkelayakan perlu juga mengemukakan permohonan ke Urussetia Pusat Setempat OSC di Menara 2 di BKL Raja Laut. Okay. Seterusnya, selain daripada kelulusan pelan bangunan juga, sebentar tadi saya ada maklum pematuhan kepada Akta Jalan dan Bangunan. Selain itu juga kita menggunakan pakai undang-undang dan juga tertakluk kepada Perintah Pembangunan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandaraya dan juga kita menggunakan pakai garis panduan yang semasa yang perlu kita semaklah untuk proses kelulusan pelan bangunan. Okey, seterusnya skop yang jabatan lah. Kita selepas kita memberi kelulusan di dalam peringkat kelulusan pelan bangunan, seterusnya kita memantau di tapak bina. Okey, ini adalah peringkat-peringkat pemantauan. Okey, seperti tadi saya ada maklumkan kita dapatkan kelulusan pelan bangunan dan jabatan akan mengeluarkan satu kelulusan iaitu kita panggil kebenaran mendirikan bangunan. Okay, setelah kita kita keluarkan KMB, kerja-kerja di tapak, kita pergi tapak dan kita pastikan kerja-kerja di tapak belum dimulakan. Setelah pengemukaan borang B, pihak PSP akan memaklumkan yang akan memulakan kerja di tapak dan kita akan pergi di tapak dan kita akan pastikan pembinaan mengikut undang-undang dan aspek 3K. Aspek 3K ni saya akan jelaskan lagi dengan lebih terperinci selepas ini. Dan untuk peringkat ketiga, semasa pemantauan ni juga kita perlu memastikan bangunan selaras dengan pelan kelulusan dan bangunan tidak diduduki tanpa CCC. Semua bangunan di Kuala Lumpur perlu memperolehi CCC sebab kita tak nak dia duduk ilegal dan apa-apa terjadi terhadap bangunan itu tiada pihak yang akan bertanggungjawab. Setiap bangunan-bangunan yang dibina perlu diperlakukan boleh diduduki. Okey, yang peringkat keempat, yang last sekali PSP, orang yang berkelayakan seperti tadi yang saya maklum perlu mengemukakan dokumen dan PSP juga perlu mengikut kelulusan pelan dan keperluan undang-undang lah. Supaya dia selamat diduduki. Okey, ini adalah pemantauan tapak bina yang konsep 3K yang kita semak semasa kita buat lawatan tapak di lawatan tapak lah. Okey, untuk dari segi 3K yang pertama adalah keselamatan.
kita perlu memastikan dan menjaga keselamatan pekerja termasuk nyawa dan harta benda orang awam. Contoh-contoh yang perlu keselamatan yang perlu ada adalah kita mendirikan papan dinding, papan tanda dan jaring keselamatan. Ini adalah contoh-contoh setiap tapak di Kuala Lumpur perlu ada papan tanda, papan dinding dan keselamatan. Sekiranya tidak disediakan, kita akan mengambil tindakan penguasaan, kita akan compound dan keluarkan sama ada ataupun notis lah, tapi kebanyakan kita untuk papan tanda, papan dinding ni memang kita akan keluarkan compound lah dan dia perlu mematuhi garis panduan yang Jabatan Bangunan sediakan. Okey, ini adalah dari segi contoh tapak pembinaan di Kuala Lumpur. Okey, kita memang utamakan keselamatan. Kita tak nak benda apa-apa terjadi, contohnya barang jatuh, bahan-bahan binaan jatuh dan sebagainya lah. Jadi memang kita minta pihak pemaju ataupun PSP mematuhi semua ciri-ciri keselamatan yang ada perlu ditapak. Okey, untuk C yang kedua, kita akan tengok dari segi kesihatan. Kita akan pastikan semasa kita lawat tapak, kita akan tengok kebersihan di tapak bina perlulah bersih dan diselenggara. Saliran air macam contohnya toilet, tandas sementara semua tu kita kena pastikan dia diselenggara lah dan juga tahap bunyi yang dibenarkan. Tapi tahap bunyi yang dibenarkan ni ada satu bidang, satu jabatan khas, bukan jabatan khas lah, jabatan yang memantau, iaitu Jabatan Kesihatan Alam Sekitar. Tapi kita boleh bantu untuk sebab dia maklum di tapak bina ni bunyi macam-macam, bunyi kren lah, bunyi tengah ketuk-ketuk ni, jadi memang bunyi yang agak bising, jadi kita memang ada pengawalan dari tahap untuk kawalan bunyi lah. Okey, ini adalah contoh yang Jabatan Bangunan kita lawat ke tapak dan kita akan pastikan kesihatan dan keselamatan perlu dipatuhi. Jadi inilah kami as a team, kita akan pergi satu tapak tu. Kalau kebanyakan banyak tapak mungkin dalam sebulan kita memang pergi banyaklah tapak yang perlu kita pergi ni sebab terlampau pembangunan di Kuala Lumpur ni agak macam nak agak inilah develop lah. So untuk pemantauan tapak bina konsep 3K yang terakhir adalah dari segi kesejahteraan. Kita perlu memastikan keperluan dan kemudahan pekerja disediakan. Asrama pekerja juga perlu disediakan, tandas sementara, permit sementara, pejabat tapak sementara, struktur sementara. Jadi untuk yang struktur sementara ni kita akan keluarkan satu permit binaan sementara lah. Jadi saya bagi contoh melalui gambar sebab kita tak nak formal sangat kan. Jadi saya just more kepada gambar untuk bagi clear picture macam mana apa kerja-kerja juruhukum bangunan yang kita perlu semak semasa buat pemantauan di tapak. Contoh ni adalah tandas sementara kat tapak, dia perlu dapatkan permit. PSP dan pemohon perlu mengemukakan permohonan untuk meletakkan binaan sementara di tapak. Jadi ini juga adalah contoh asrama pekerja yang disediakan oleh pemaju. Untuk makluman, kita ada satu garis panduan asrama pekerja di dalam bangunan dan di luar tapak yang baru di-launching pada tahun lepas. Kita membenarkan asrama pekerja disediakan di tapak. Ini untuk kita mengelakkan kekangan-kekangan pekerja-pekerja asing pergi keluar dan tidak terkawal lah sekiranya pekerja ini ditempatkan di satu tempat di dalam site, di dalam tapak bina, kita boleh kontrol dari segi keluar masuk pekerja asing. Jadi ini adalah contoh-contoh rumah kongsi yang disediakan oleh, kita panggil rumah kongsi lah, tapi kita dalam guideline kita panggil asrama pekerja. Ini adalah asrama pekerja yang telah disediakan oleh pihak kontraktor lah untuk memberi kemudahan kepada pekerja-pekerja
asing. Okay, ini adalah salah satu lawatan tapak yang kita lakukan. Kita akan datang pergi tapak, kita akan semak sama ada kelulusan binaan sementara di tapak ada, dan kita akan kena pastikan pemaju perlu menyediakan kemudahan-kemudahan kepada pekerja-pekerja tadi. Ini adalah sedikit saya punya, kami punya tim, kita lawat tapak. Memang kita akan engage dengan pihak pemaju, pihak kontraktor. Kita akan sama-sama lah untuk menambah baik menambah baik kemudahan-kemudahan dan kerjasama dua pihak di antara pemaju dengan pihak DBKL. Memang kita berkongsi lah. Kita memang pihak pemaju sediakan asrama pekerja dan kita support setiap pemaju-pemaju yang nak sediakan asrama pekerja ni. Okay. Ini adalah setelah pada masa yang sama, semasa kita membuat pemantauan di tapak bina, sekiranya ada kesalahan yang kita kenal pasti, kita akan ambil tindakan penguasaan. Contohnya, tindakan-tindakan yang boleh diambil adalah dua cara lah, arahan bertulis ataupun peruntukan undang-undang. Selalunya kita akan mulakan dengan arahan bertulis lah, sama ada kita keluarkan kompang, kita keluarkan notis dan kita kenakan denda. Tapi sekiranya ketiga-tiga arahan bertulis yang tidak dipatuhi, kita akan proceed kepada peruntukan undang-undang. Kita akan ambil tindakan mahkamah dan keputusan mahkamah adalah muktamad lah. Contoh-contoh saya share sikit gambar-gambar yang kita telah keluarkan notis terhadap pemaju, terhadap tuan rumah atau bukan tuan rumah lah, kepada PSP lah, sebab PSP yang submit drawing kan. Jadi kita dalam pada yang sama kita keluarkan notis juga kepada pemilik rumah. Tapi yang ini selalunya projek-projek besar, kita keluarkan kompang kepada wakil di tapak. Ini adalah contoh-contoh yang kita dah keluarkan notis, yang kita telah keluarkan kompang lah. Okey. Ini pula bagi sekiranya tapak pembinaan yang tidak patuh, kita boleh menutup atau kita stop work lah bagi suatu tempoh selepas mendapat kelulusan Datuk Bandar ataupun setelah Datuk Bandar setelah pematuhan sepenuhnya, dan kita akan buka lah. Ini adalah contoh-contoh yang kita seal tapak, sebab ada banyak kesalahan yang ada sebahagian yang tidak dipatuhi lah. Okey, contohnya seterusnya yang saya share. Okay, ini adalah kesalahan untuk rumah lah. Sebab kita bukannya sekadar ada projek besar. Kita untuk tambah suai tambahan dan perubahan untuk rumah dan projek sederhana, semua perlu hantar drawing dan kita akan memang pantau tak kira daripada projek besar sampai projek rumah. Jadi kita memang akan ambil tindakan penguasaan sekiranya tidak binaan tidak selaras dari pelan lulus. Jadi kita akan keluarkan notis kepada pemilik rumah dan PSP untuk meroboh struktur berkenaan lah. Jadi ini adalah salah satu yang pemilik patuh kepada notis kita dan dia robohlah struktur yang tidak kira macam tidak illegal lah, sebab tak seperti pelan lulus. Yang ini contoh yang ini sepatutnya dia naik dia punya cadangan permohonan 2 tingkat, tapi dia naik lagi 3 tingkat. Jadi kita keluarkan notis dan dia patuhlah, dia akur dan dia robohlah. Okey, ini adalah sedikit sebanyak, tapi ada banyak lagi sebenarnya. Tapi yang ini kita nak tunjuk secara general kerja-kerja tugas saya lah sebagai jurukebangunan. Okeylah, untuk yang ini saya rasa itu sahaja yang saya boleh share, sebab kalau dari segi teknikalnya terlampau too teknikal, saya rasa macam takut nanti pelajar-pelajar semua macam tak faham akta, undang-undang kecil punya section-section tu. Jadi saya tak nak fokus kepada teknikal dan saya just share gambar apa yang kita buat lah
Maksudnya macam tindakan puasaan. Tapi ada banyak lagi lain-lain skop kerja kita sebenarnya. Tapi kalau saya ada pertanyaan, apa-apa boleh tanya saya direct lah. Tapi untuk setakat ni yang saya share, secara generalnya inilah tugas saya sebagai jurukebawanan lah. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator Encik Nazmi Firdaus. Okey, baik, terima kasih Puan Rita. Okay, saya pernah berada dalam sebuah badan tempoh setempatan dekat dengan kawasan saya ni lah. Dan pernah juga buat apa yang Puan Rita present tadi, which is daripada check pelan, pergi datang tapak, tengok construction dia comply atau tidak, sama ke tak dengan dia punya pelan, sampailah kita bagi CCC. Memang seronok lah sebenarnya dalam BS ni, seronok. Tapi skop dalam PBT, BS itu saja. Tapi di luarnya daripada PBT ni banyak lagi, daripada kita bukan saja kita boleh check plan, kita buat CCC dan sebagainya. Kerana skop bagi BS ni bagi saya besar. Kita boleh jadi facility manager, banyak lagi saya rasa. Tapi kita dah tahu sekarang ni bagaimanakah peranan jurukebawanan dalam pembangunan di Kuala Lumpur sendiri. Tapi saya rasa ramai yang nak tahu, saya sendiri pun nak tahu, macam manakah perjalanan berjaya Puan Norita sendiri daripada universiti ke, daripada sekolah ke, daripada semester 1 ke, pernahkah tak terasa macam waktu semester 1 dulu pernah rasa aku nanti akan jadi pegawai kat DBKL, pernah tak terasa macam ataupun akan rasa macam last je aku dapat kerja dekat DBKL. Saya nak tahu perjalanan kerjaya Puan Norita sendiri. By the way, kalau apa-apa penonton ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan chat ataupun di Q&A. Okey, Puan Norita silakan. Okey, terima kasih Cik Nazmi. Secara jujurnya, saya memang tak pernah terfikir akan bekerja di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dulu saya tak tahu, bagi saya macam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni macam ketik sampah. Macam tu kan. Jadi saya macam orang kalau kita tak habis makan tu kan mesti orang cakap okey, ni DBKL. Sebab habiskan makanan semua kan. Jadi kita pun time tu mentality saya pun fikir macam DBKL ni macam saya tak tahu pun adanya semasa saya masih belajar lah. Saya tak tahu pun mungkin tidak didedahkan juga daripada awal, kita tak didedahkan. So baguslah webinar ni kita sharing session kan. Sebenarnya di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni dia ada peranan jurukebangunan tu, dan sebenarnya sangat menarik lah sebab kita menjaga dan kita memantau pembangunan yang ada di Kuala Lumpur, dan kita seperti mana yang kita tahu bangunan-bangunan di Kuala Lumpur ni memang semua tinggi-tinggi, dan semasa proses plan tu kita pun rasa macam seronok lah, dan kita pergi tapak, kita tengok cara-cara piling ada dekat tapak, kita banyak yang kita boleh belajar. Even saya sendiri sekarang ni kalau saya pergi ke tapak pun saya masih dalam proses pembelajaran lagi. Lagi satu kalau itu di tapak, tapi kalau dari segi undang-undang dan akta semua tu sekarang saya masih belajar lagi. Saya tak adalah kita expert kan, tapi kita belajar benda-benda baru. Jadi kalau diikutkan karier perjalanan saya, dulu saya bekerja di perkhidmatan swasta. Memang swasta sedia ada kitab sedia maklum pun, saya rasa saya lebih kurang 3 tahun lah, 3 tahun kat luar sebagai quality control and quality assurance executive dan engineer lah. Itu pun sebenarnya saya tak tahu yang kalau semasa saya graduate dan saya akan dapat kerja sebagai QAPC. Tapi disebabkan semasa saya belajar, saya buat satu dissertation kan, kita panggil dissertation tu, saya buat satu tajuk berkenaan dengan QLASIK, quality. Pernah dengar tak QLASIK? Adik-adik sekalian. Pernah Puan. Okay, saya buat tajuk QLASIK dan saya intern, praktikal di CIDB. Daripada situ saya nampak sebenarnya
kat luar kalau saya nak bekerja mungkin saya boleh kerja yang quality punya scope kan. So selepas je saya grade, saya mohon jadi QAQC sebab dalam kriteria tu dia ada cakap dalam kriteria selalu dekat job street kan, QLASIK dapat apa ada macam apa kalau QLASIK punya tu, adalah dia kata pernah terlibat dengan QLASIK punya tu kan. Jadi saya pun apply. Saya apply, dia interview saya untuk yang first saya punya pekerjaan yang saya ditawarkan tu. Dia tanya saya pernah involve dengan QLASIK, dan saya kata saya pernah involve dan saya pernah praktikal di CIDB, dan saya pernah pergi ke tapak semualah, check quality semua. So dia kata, oh kenal lah orang yang interviewer saya tu, tanyalah, kenal lah dengan orang-orang yang di CIDB kan. Saya cakap saya kenal. Okay, mungkin daripada situlah adik-adik semua yang pelajar-pelajar kalau nak pergi internship tu, kena cari tempat internship yang boleh kita dapat knowledge dan yang boleh diguna pakai kat luar sana. Selepas tu saya dapat masuk QAQC dan perjalanan kerjaya saya terus selepas itu menjadi QAQC juga. Daripada saya masuk, selepas saya masuk, semasa itu saya kontraktor lah. Kontraktor agak tough. Tapi banyak yang kita belajar kalau dari kalau di kontraktor ni lah, banyak yang kita belajar. Second job saya pun saya teruskan dengan QAQC sebab itulah yang saya pilih, bidang yang saya pilih. Sebab saya rasa saya mungkin ada kelebihan dari segi QLASIK tu yang boleh saya praktiskan dan orang boleh menggunakan pakai saya punya expertise tu lah, konon expertise lah QAQC tu. Dan lepas itu saya dah beralih arah kepada kontraktor, kepada developer, kepada pemaju. Pemaju memang sangat menggunakan pakai QLASIK ni sebab pemilik rumah nak beli rumah tu, dia memang naklah rumah dia dalam keadaan yang baik, tak ada defect dan sebagainya kan. Jadi daripada kontraktor kepada pemaju tu pun memberi saya pengalaman yang berbeza lah. Tapi sebenarnya karier juru pembangunan ni sangat open. Ada kawan-kawan saya pun tak semestinya QAQC, ada yang maintenance kan. Tapi mungkin bagi kerjaya saya, pilihan saya adalah disebabkan saya membuat dissertation QLASIK tu dan terus ke arah quality control. Selepas saya dapat, selepas masuk developer, ada peluang yang saya peluang lah daripada DBKL tu. Awalnya saya memang tak tahu apa skop yang perlu saya buat lah. Tapi semasa interview saya dapat gambaran sedikit berkenaan kita semak plan. Pada mulanya kita pun masih belajar sebab dulunya saya buat quality. Tapi dia relate lagi, masa relate sebabnya masih pembinaan tapak bina tu masih ada. Saya boleh praktiskan saya punya quality sebab kita di PBT pun masih membuat pemantauan tapak bina tu, jaring keselamatan yang pelantar perangkap, semua tu memang dulu pun semasa saya di tempat lama pun saya kerja yang sama lah lebih kurang. Cuma yang barunya di bandaraya saya kita menyemak dan memproses pelan bangunan lah. Tapi saya pun tak sangka, tapi saya rasa pengalaman yang sangat menarik lah semasa saya bekerja di semua tempat. Tapi bagi saya di Dewan Mandiri Kuala Lumpur, saya sangat banyak yang saya belajar sepanjang saya bertugas 5 tahun ni lah. Dan saya sangat enjoy, sangat seronok sebab setiap permohonan bangunan tu dia lain-lain dia punya isu ataupun lain-lain dia punya design lain-lain. Jadi kita setiap pelan tu kita tengok pun design lain-lain, kita pun macam-macam yang kita boleh belajar lah. Lagi kalau kita pergi tapak, memang kita jumpa dengan pemaju lain, dengan kontraktor, dengan PSP. Jadi saya enjoy saya bekerja sebagai juru bangunan di Dewan Mandiri Kuala Lumpur. Tapi Cik Nazmi pun pernah bekerja di ni, mungkin kita kenal ramai orang, sangat. Jadi saya
mengalung-alungkan kata Okey. yang student-student memang kerjaya sebagai jurukebangunan ni sangat-sangat cerah lah. Okey. Betul? Okey. Ada apa-apa Okey. lagi saya? Okey. Jam sekarang dah 11.37. Kan? Okey. Kalau ada apa-apa soalan pada penonton, boleh terus tanya di ruangan chat ataupun di ruangan Q&A. Tapi sebelum kita nak pergi bersoalan tu, kita lah fakulti sendiri macam ada ukur khususnya PPUB, Pusat Pengajian Ukur Bangunan, nak minta macam nasihat daripada Puan Rita sendiri. Untuk pelajar-pelajar baru kita yang baru semester 1 ataupun mereka yang baru menceburkan diri dalam bidang BS ataupun mereka yang nak pilih kos BS di masa hadapan. Apa nasihat yang Puan Rita boleh bagi kepada mereka? Sebenarnya apa-apa bidang pun kita kalau ada usaha dan kita nak capai sesuatu tu perlu ada usaha. Tapi kalau ukur bangunan ni saya berpendapat adik-adik semua jangan risau sebab peluang tu sentiasa ada. Dan walaupun bidang juruukur bangunan tu mungkin saya rasa mungkin orang kurang tahu, tapi sebenarnya kat luar tu ada. Kawan-kawan saya pun semuanya bekerja lah. Maksudnya keluar graduate dapat kerja. Tapi saya nak nasihatkan pelajar-pelajar dan adik-adik, kalau nak buat sesuatu tu, kalau belajar tu belajar sungguh-sungguh sampai kita dapat keputusan yang cemerlang. Sebab keputusan yang cemerlang tu dia akan membawa kita untuk kita bawa CV kita tu. Kita punya kita punya apa tu? Resume lah kan. Kalau dia tengok kita bersungguh, kita buat sesuatu tu dengan betul-betul macam semasa dissertation pun kita pilih tajuk yang kita rasa kita boleh bawa dan kita nak buat kat luar nanti lepas grade, saya rasa perlu cari input, cari kat luar tu ada apa lagi yang boleh kita cari peluang tu. Contohnya macam kalau BS klasik, apa lagi yang kita boleh. Maintenance tu kita sistem-sistem yang baru, peredaran zaman sekarang ni banyak yang kita boleh, kita just Google, kita baca, kita banyakkan kita buat buat carian, pergi hadir apa-apa seminar macam ni, webinar macam ni. Jadi benda macam ni yang kita nak. Jangan kita tunggu je, tunggu tapi kita tak kalau kita belajar pun kita tak tahu apa kita nak buat. Kita kena ada tetapkan apa kita punya target tu, apa yang kita nak jadi selepas kita grade. Tapi kalau sebelum kita grade ni kita bolehlah kontak-kontak alumni, bagi tahu apa kejaya. Boleh datang pun. Saya pun rasa kalau nak praktikal di Dewan Penerangan Kelompok boleh mohon melalui Jabatan Korporat. Belajar sama-sama semasa belajar ni praktikal di JKA ke, di perkhidmatan awam kan, di BKL. Macam tu lah supaya minat tu pun akan datang dan kita keluar daripada selepas kita graduation tu kita tahu apa yang kita nak buat lah. Kalau student pula, kalau pelajar sekolah, kena cari apa yang kita minat lah. Tapi bagi saya sangat minat juruukur bangunan ni sebab kalau dari segi kualiti dulu pun saya minat, saya enjoy apa yang saya buat. Itu sajalah Cik Nazmi. Ada soalan-soalan lain? Okey, kita ada satu soalan tapi dia WhatsApp saya sendiri. So mungkin dia malu ke apa nak tulis dalam chat box semua. So soalan dia nak tahu macam mana pekerjaan di BKL ni, adakah mana satu yang lebih seronok antara di sektor swasta ataupun di sektor kerajaan, macam di BKL ke, Majlis Pembenaran ke dan sebagainya. Bagi saya dua-dua ada yang seronok, ada yang tak seronok.
Tapi dulu saya di swasta banyak travel sebab saya dulu pernah kerja di Pemaju. So Pemaju ada banyak tempat-tempat dia punya banyak kawasan lah. Contohnya dia buat bangunan di Penang, buat di Kedah. So saya kena travel. Tapi saya enjoy kerja travel. Masa itu saya enjoy lah kerja travel kan, sebab kita pergi ke Johor, pergi ke Kuantan, pergi ke ni untuk cek bangunan-bangunan yang telah pemaju-pemaju bina lah. Tapi dari segi dua-dua seronok, dari segi perkhidmatan awam, government servant pun seronok dan dia pun agak fleksibel. Dan dua-dua sebenarnya saya rasa saya tak boleh lah, sebab kadang-kadang bergantung kepada rezeki juga kan. Tapi sebenarnya dua-dua sangat bagi saya tak boleh lupa pengalaman saya bekerja di swasta, dan saya sekarang pun masih bekerja di perkhidmatan awam pun saya masih lagi berhubung dengan kawan-kawan saya sebab saya still enjoy. Dua-dua saya enjoy. Tak ada perkhidmatan awam lagi ni ke swasta lagi ni, tak ada. Bagi saya sama saja. Cuma peluang saya dapat masuk perkhidmatan awam, saya masuk government dan saya teruskanlah dengan saya punya. Tapi kalau peluang saya di swasta, saya akan teruskan juga peluang saya di swasta punya ni. Sebab dua-dua tak ada masalah lah. Saya tak ada favor ke government ke, tak ada. Sama saja. Okey, satu soalan lagi. Boleh monitor boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh okey. Okey, kita Sharing ni salam sejahtera untuk semua. Nak pencerahan satu prasyarat pembangunan di bawah mana-mana sebahagian majlis Dewan Bandaraya, pemaju ataupun kontraktor perlu menyediakan DLAB report untuk kelulusan pembinaan. Kalau dekat DBKL, report yang dikemukakan ni nak kena submit dekat departmen mana? Soalan dia. Okey. DLAB report ni terpakai bagi projek besar, projek sederhana, projek kediaman kecil lah, rumah. Ketiga-tiga ni memerlukan DLAB report dikemukakan supaya kita tahu defect-defect sebelum kita memulakan pembinaan di suatu tempat tu, kita dah ambil bukti lah yang defect-defect sedia telah ada, supaya kita tak nak semasa pembinaan nanti ada jiran-jiran ataupun ni yang komplain lah, ada retak dan sebagainya. Tapi peringkat submission memang melalui untuk projek besar kita disyaratkan dalam DO. Jadi kena submit sebelum kita keluarkan kelulusan lah. Tapi bagi rumah kita syaratkan dalam kebenaran mendirikan bangunan. Semasa kita keluarkan kelulusan tu, dia kena submit kepada Jabatan Kawalan Bangunan lah, yang submission yang jawapan dia kena submit kepada Jabatan Kawalan Bangunan lah bagi pematuhan tu, dan baru boleh mula kerja. Kalau untuk projek besar, dia kena submit dulu DLAB report, PSP kena submit DLAB report dulu, baru kita keluarkan kelulusan. Kalau untuk kediaman kecil, kita keluarkan kelulusan, tapi sebelum dia start kerja, dia kena submit dulu borang B dengan DLAB report dengan borang A semua tu, baru dia boleh start kerja lah. Tapi hantarnya ke Jabatan Kawalan Bangunan. Okey. Saya sendiri nak tanya kepada Puan Rita. Kan Puan Rita kan 3 tahun tak salah saya. 3 tahun menjadi Quality Control and Quality Assurance kan di syarikat. Banyaklah syarikatnya, ada 3 syarikat lah. Tapi macam mana Puan Rita boleh macam nak tergerak daripada nak pergi pada Quality Control, nak pergi kepada juruukur bangunan dekat DBKL tu? Macam yang saya cakap tadi, peluang. Maksudnya saya memang sukakan benda barulah. Jadi saya dah pergi ke kontraktor, saya dah masuk developer, dan saya nak cari sesuatu yang boleh saya cabar diri kita lah. Apa yang kita boleh buat selain daripada
kontraktor, developer. Lepas tu saya tengok ada buka jawatan kosong di local authority, di pihak berkuasa tempatan. Jadi saya pun nak cuba dan saya apply lah. Sebab saya rasa saya perlukan career development. Maksudnya daripada sini saya dulu kerja dekat tapak, dekat site. Lepas tu saya tak dah kerja dekat site, dah ada pengalaman. Okeylah saya nak kerja dekat HQ pula. Dekat HQ ada dengan developer, saya duduk dekat HQ. Duduk dekat HQ, apa lagi yang saya boleh buat? Apa yang career development yang saya rasa saya mampu buat, sepatutnya saya boleh buat. Lebih daripada itu kan. So saya nampak ada vacancy buka, saya cuba dan saya berjaya lah. Itu pun untuk makluman adik-adik semua, saya masuk di BKL ni pun interview kali kedua baru saya lepas. Kali pertama saya adalah calon simpanan sahaja. Saya tidak dipilih tetapi sebagai calon simpanan lah. Tapi kali kedua saya apply, saya cuba dan saya dapat lah. Terus saya dapat. Mungkin disebabkan dia tengok dulu saya pernah tercalon sebagai apa tu, calon simpanan lah. Tapi itulah saya cakap, kita kena usaha. Walaupun kali pertama kita di reject, kali kedua kita kena cuba lagi. Cuba lagi. Tengok saya, macam saya sendiri, pengalaman saya akan cuba kali kedua. Alhamdulillah saya dapat. Macam tu. Oh, okey. Okey. Kita seterusnya, kita ada soalan, satu soalan daripada, ni bukan daripada student ke daripada pelajar ke, ni soalan daripada pensyarah kita. Soalan ni bunyi macam ni Puan Nurita berkahwin dengan student BS. So boleh ceritakan tak macam mana Puan Nurita bagikan masa belajar, bercinta dan dapat result yang baik sewaktu tengah belajar tu. Boleh share Puan Nurita? Saya pun settle nak dengar ni. Alamak kan? Alamak, siapa pensyarah tu? Macam mana dia boleh tahu ni? Okey. Kita kena, tak tahulah, bagi saya sendirilah. Saya tak adalah yang memang belajar 24 jam. Tak ada. Saya balancekan lah. Dengan percintaan, dengan belajar, dengan aktiviti. Semua tu kita balancekan lah. Belum segan pula saya. Kantoi bercinta dan belajar kan. Apa ni? Tapi bagi saya belajar is belajar. Tapi tak adalah belajar 24 jam. Kita kena buat aktiviti-aktiviti luar juga. Macam saya sendiri dulu, saya pun tak adalah saya aktif tapi saya terlibatlah dengan semasa apa kita punya tu, visa kan? Visa UiTM kan? Yes, bisa. Dulu Puan Nurita pun bisa juga, tak salah saya kan? Dulu Puan Nurita pun bisa juga Bisa. Saya ada buat satu program lah. Itu pun saya cuba balancekan, dan itulah saya mungkin suka cuba sesuatu yang baru. Macam saya cakap tadi, dari segi pekerjaan ke, daripada segi kehidupan saya pun, saya memang suka benda baru. Macam dulu kita takkan kita asyik belajar je kan. Jadi kita buatlah event, buatlah program. Jadi semasa itu kita buat program dengan NGO, satu NGO lah. Kita panggil dia Hari Tanpa Lapar. Kita bagi makanan dekat gelandangan dekat KL lah. Itu pun mendapat sambutan baik juga daripada pelajar-pelajar senior, pelajar junior. Itu pun memberi saya satu pengalaman yang saya sampai sekarang saya tak boleh lupa. Sebab sebagai pelajar alumni Hukum Bangunan, sebabnya saya pada hari kejadian tu saya memberi makan kepada satu gelandangan lah, seorang gelandangan ni, dan dia makan dengan lahapnya. So sampai saya macam sedih lah, kita sedih. Sedih kenapa ada orang lagi yang tak ada makanan. Tapi itulah saya cakap, kita kena usahalah, kita cuba ubah kita punya, mungkin orang tu mungkin dia tidak bernasib baik lah, tapi kalau kita ni yang ada peluang, kita belajar, kita
jadi sesuatu, mungkin kita tak adalah boleh kita membanggakan mak ayah tu salah satulah, tapi kita jadi seseorang lah. Mungkin bagi saya sekarang tak adalah seseorang, tapi saya bersyukurlah dengan apa yang saya ada sekarang ni. Maksudnya saya ada family, ada kerja. So macam itulah, saya rasa kita balancekan dengan minat dengan kerjaya. Minat, kerjaya, aktiviti, work balance kan. Kena balance, semua kena balance lah. Tapi saya bercerita dulu pun sebab sama bidang. Jadi kita sharing kita tu samalah. Maksudnya kalau design, kita cakap pasal design. Kalau cakap pasal defect kan, kita cerita pasal defect. Pasal quality, cakap quality, benda yang sama. Tapi adik-adik tu janganlah bercinta macam saya. Belajar dulu, fokus belajar. Tapi kalau rasa boleh fokus dengan bercinta, teruskan. Tapi kalau tak boleh, fokus belajar. Saya sarankan fokus belajarlah. Saya dijodohkan dan bertemu jodoh semasa belajar tu. Itulah rezeki saya juga kot. Itu saja, cik. Saya tak tahulah nak cakap apa. Tak ada ulasan lebih. Okey, okey. Mungkin kita boleh ambil lagi 2 soalan. Soalan pertama adalah soalan saya untuk Puan Nurita, ada apa-apa tips tak untuk pemilihan tempat intern? Mungkin Puan Nurita pun pernah intern dan sekarang ni pun sampai bekerja di DBKM, mungkin ada apa tips tak nak pilih tempat intern? Saya tak adalah spesifik tips, tapi macam saya sendiri, saya intern yang relate dengan saya punya dissertation. Supaya orang pun kat luar, orang dapat info kita tu, dia boleh menggunakan pakai dissertation kita tu as a macam ada finding lah, ada yang boleh macam kita boleh ada penemuan lah. Maksudnya kita boleh tambah baik apa. Macam dissertation kita kan ada dia punya conclusion semua ada suggestion everything kan. So suggestion tu yang boleh digunakan pakai oleh orang luar macam industri. Dia boleh refer kita punya dissertation tu untuk kegunaan dia orang jugalah. So bagi saya tips dia cari tempat intern yang memang kalau boleh sesuai dengan tajuk dissertation kita tu sendiri. Sebab dissertation tu bagi orang mungkin tak penting. Mungkin ada sebahagian rasa macam lah dissertation dia pun nak lulus, nak grade tu. Tak, bagi saya dissertation tu dah penentu untuk kita punya career. Apa yang kita nak buat. Kalau minat FM, buat dissertation tajuk FM kan. Pergi intern dekat facility management punya office lah. Contohnya apa yang famous sekarang banyak kan. FM punya ni. Dulu Sunan saya. Dulu saya kawan-kawan saya ramai kat Sunan, dekat ada banyak lagi lah. Semua kalau boleh relate dengan kita punya dissertation punya inilah tajuk lah. Dan cari tempat yang mungkin kalau boleh company-company yang big company lah supaya kita boleh banyak belajar lah. Kalau bagi saya macam tu. Okey. Harap menjawab soalan. Okay, so kita nak soalan last. Soalan ni ramai orang tanya. Daripada WhatsApp ada, ramailah yang WhatsApp saya tanya soalan ni. Susah ke tak untuk nak dapat position dalam PBT? Dan waktu nak interview tu susah ke tak dan ramai tak competition untuk nak dapatkan pekerjaan di PBT di pihak berkuasa tempatan? Macam susah tu, macam saya maklum tadilah, saya pun pergi interview 2 kali. Susah tu agak susah lah dan dia tengok ada kekosongan lah. Tapi untuk makluman, saya ada seorang yang satu batch dengan saya pun dapat, kami berdua dapat satu batch, kami sama kelas, kami satu grup, tapi kami dapat lah. So saya rasa bergantung kepada kita. Cara kita jawab soalan semasa di interview, cara kita kena outspoken sikit supaya kita tercalon atau kita terpilih.
Saya rasa susah tu, saya rasa tak susah. Tapi dia bergantung kepada cara pembawakan diri kita tu lah. Semasa interview tu kita pakai baju yang sesuai, percakapan yang jelas, macam itulah. Saya rasa lah. Tapi peluang tu sentiasa ada dan kita cuba. Sebab kita tak tahu rezeki kita ada di mana-mana je. Mungkin tak mungkin di perkhidmatan awam, tapi mungkin kat luar kita boleh jadi somebody, kita boleh jadi CEO. Dia tidak semestinya di perkhidmatan awam sahajalah. Ramai kawan-kawan saya yang kat luar pun berjaya juga. Tak semestinya di perkhidmatan awam. Jadi saya rasa individu kita tu sendiri kena positif dan kita kena tambah baik diri kita supaya kita menjadi seorang yang jadi better person lah. Tidak menggambar tidak semestinya bekerja di perkhidmatan awam kita adalah yang terbaik, tak ada. Rasa banyak lagi peluang-peluang dekat luar tu, bukannya sekadar perkhidmatan awam semata-mata. Itu je saya nak cakap. Okey. Saya ada soalan lagi. Boleh ya soalan last kan? Last. Okey, ini soalan last. Ini betul, serius last. Okey. Assalamualaikum, saya ada soalan ni. Contohnya nanti pada masa depan kalau katakanlah tiada bidang kerja ukur bangunan ni, apa bidang lain yang boleh seseorang ataupun juru ukur bangunan ni mampu ditawarkan? Okey, saya tak rasa bidang ukur bangunan di masa hadapan tak akan ada. Dia sentiasa akan berkembang dan kita as a alumni ni, kita pun kalau boleh nak tengok adik-adik kita, pelajar-pelajar ni semua menceburkan diri dalam bidang ukur bangunan lah. Saya percaya satu hari nanti ukur bangunan ni akan diperlukan di mana-mana syarikat ataupun di mana-mana bahagian kerajaan ke. Sebab kita adalah, bagi saya sendiri, kita punya skop. Kita contohnya macam DLAB report tu ada je banyak company-company macam Picon, apa lagi yang memang konsultan untuk defect kan, DLAB, everything semua tu lah. So saya rasa in future memang kita perlukan, sebab pembangunan pun banyak. In future saya rasa pembangunan yang conservation, everything tu semua pun saya rasa diperlukan. Maksudnya kita perlu expertise kita yang as juru pembangunan, kita buat conditional survey kan, dan kita buat di lab pun kita ada buat. Jadi maintenance bangunan-bangunan high rise dekat KL perlu ada maintenance manager. Juru pembangunan mungkin salah satu yang boleh kita apply jadi maintenance manager, facility maintenance kan, manager ni. So property manager pun ada. So very wide, saya rasa sangat-sangat tak mustahil kerjaya juru pembangunan tu tak akan ada. Dia memang sentiasa akan ada dan terpulang kepada diri kita sendiri untuk apa yang kita minat. Dan saya rasa tak mustahil satu hari nanti di BKL lagi banyak juru pembangunan. Saya tak mungkin boleh di peringkat tertinggi tu mungkin ada cadangan ataupun ni kita boleh cadangkan untuk juru pembangunan ni lagi besar. Saya rasa tak ada isu dan kita juru pembangunan boleh ke hadapan dengan jayanya, boleh, tak ada masalah. So jangan risaulah, saya rasa tak ada sebab saya sendiri, hasil saya sendiri pun kita pun ada kejaya. Tapi terpulang kepada itulah, daripada perjalanan karier kita tu, semasa kita belajar lagi ni, kita kena tahu apa yang kita nak lah, apa yang kita nak jadi, apa yang kita minat dan sebagainya lah. Itu je Cik Nazmi. Okey. So dengan jawab soalan terakhir tadi, maka telah habislah sesi sharing session lah saya rasa. Bukan sesi talk professional ke, bukanlah sharing session sahaja. Kita dah tahu kan, so roles ataupun skop ukur bangunan ataupun BS ni besar.
Bukan setakat buat delete survey, bukan setakat buat condition assessment, dalam PBT, dalam building control, dalam klasik, banyak lagi maintenance, facility management, space management, semua tu. Di masa akan datang, banyak lagi skop tu akan dibuka kerana kita tahu di Malaysia pembangunannya tidak terhenti. Bukan di Malaysia saja, malah di seluruh dunia pembangunan tidak berhenti. Maka ini makna skop ataupun orang kata apa, tempat untuk ukur bangunan ni sentiasa akan ada dalam pembangunan di setiap tempat. Maka jangan risaulah kepada semua yang mengambil jurusan ukur bangunan untuk rasa risau nanti di masa akan datang nak kerja apa, tak perlu risau. Saya rasa buat apa yang kita minat dalam BS ni, insya-Allah rezeki tu akan ada di masa hadapan. Okey, sebelum saya nak tutup majlis ni, saya nak menjemputlah Ketua Pusat Pengajian kita, Dr. Joyda Binti Kaliwan, untuk berikan ucapan sedikit. Persilakan Dr. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nurita Sapri kerana sudi memberi sedikit perkongsian. Saya suka untuk mengulangi apa yang Nurita bagi tahu. Kita perlu berusaha dan jangan putus asa. Ya, perlu ada knowledge, buat apa yang kamu suka. Betul sebab saya lihat sekarang ni banyak pelajar-pelajar yang sangat tidak tahu, tidak ada knowledge tentang apa bidang yang mereka belajar. Berbeza dengan waktu zaman saya dahulu, bila kita dah berada di semester akhir, kami dah tahu ke mana arah tujuan kami, kepada mana company-company yang kami nak pergi. Ya, sekarang ni kalau tanya, saya rasa ramai yang tak tahu company-company, prominent company yang untuk BS. Waktu saya dulu, saya lepasan UiTM juga, dari ITM masa tu, Diploma Bangunan. Saya dah tahu dah, semester akhir tu saya dah tahu ke mana arah saya nak pergi, company mana yang saya nak tuju. Ya, kena ada benda tu. Saya setuju sangat dengan apa yang Puan Nurita kongsikan tadi. Ya, selain daripada kita tak perlu berputus asa, dan sekarang ni bukan masa untuk kita berfikir sama ada kita ada akta ataupun tidak, perjalanan harus diteruskan. Okey, dan saya percaya dekat luar sana ada banyak sangat peluang-peluang pekerjaan walaupun tanpa akta kita buat tentara ni, ya, itu bukan menjadi hala tuju kita. Yang penting sekarang ni kita sebagai pelajar-pelajar daripada lepasan ukur bangunan ataupun lepas ni anak-anak semua akan keluar sebagai graduan ukur bangunan, perlu memberikan satu tanda aras yang tinggi bagi memastikan kita punya program ini dipandang tinggi juga di luar sana. Supaya kita nampak orang yang mengambil kerja, dia tidak akan rasa menyesal. Dan itu satu-satunya yang saya rasa boleh menambahkan visibility of building surveying di luar sana. Selain daripada komitmen kamu semua selepas kerja nanti, perlu sama-sama serta menyertai badan-badan profesional yang ada bagi menguatkan lagi kita punya networking tu, ya. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada Nurita, dan terima kasih kerana mengharumkan nama Pusat Pengajian Ukur Bangunan di luar sana. Terima kasih. Ya, thank you very much. Nanti kalau diundang boleh datang lagi ya Nurita, insya-Allah. Oh, tak ada masalah. Saya enjoy juga sharing sebab saya nak anak-anak, adik-adik semua jangan melihat benda ini terlalu di dalam kotak lah. Kita kena fikir di dalam kotak. Betul, saya setuju. Sebenarnya. Saya setuju. Bukan nak bekerja dengan kerajaan saja, kita ada banyak lagi keluar dekat sana. Ada banyak lubang lubuk-lubuk rezeki yang penting. Betul. Kena tahu, kena boleh berada dalam situasi yang mencabar dan boleh mencabar diri sendiri. Saya suka sangat dengan ayat awal tadi. Ya. Itu saja. Sekiranya saya tak dapat di peringkat perkhidmatan awam pun, saya akan teruskan dengan swasta. Ya, betul. Minat juga akan. Terima kasih Nurita. Okey, sama-sama. Salam. Itu saja Nazmi. Thank you. Tahniah kepada semua. Okey Doktor. So maka kita dah tahu dah kan apakah peranan juruukur bangunan, skop kita ni apa di masa depan, apa skop kita, apakah bidang pekerjaan yang kita nak buat, apakah persiapan kita sebagai pelajar ukur bangunan ataupun mereka yang nak apply course ukur bangunan, apakah persiapan kita pada hari ini untuk mendapatkan kejayaan ataupun meningkatkan ataupun membawa nama ukur bangunan ni di peringkat yang lebih tinggi. So
Ini adalah satu webinar yang dibuat daripada Pusat Pengajian Kebangunan sendiri antara 3 siri yang dilakukan. Ini adalah siri yang pertama, sharing session lah bersama dengan Puan Rita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Rita. Bukan saja dia bagi tahu pandangan jurukebangunan, tapi the life ataupun the journey, career journey Puan Rita daripada dia masih belajar sehinggalah sampai ke hari ini seorang jurukebangunan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana sudi untuk datang, untuk join, untuk memberikan sharing session kita pada hari ini. Ini adalah webinar pertama di siri kita. Kita ada 3 siri sepenuhnya. Mungkin dalam setiap bulan kita akan buat. Pada 20 bulan 11 pun kita akan ada sharing juga daripada alumni juga. Encik Khairuddin sendiri iaitu Building Manager. Banyak lagi, dan pada bulan Januari juga kita akan ada satu lagi. So pada bulan Oktober, November dan Disember, maafkan saya. So mungkin di webinar yang akan datang mungkin boleh ramai lagi yang akan join. Hari ini kita dapat 146, 47 saya nampak tadi. Mungkin ramai lagi yang boleh join, bukan untuk kita nak memarahkan kita punya program, tidak. Untuk kita nak dedahkan kepada semua pelajar kebangunan. Tak kisahlah dia rasa macam diri dia macam tak berkeyakinan atau tidak. Inilah satu sharing session saya rasa macam perlu kita buat, perlu kita banyakkan lagi untuk kita dedahkan kepada semua pelajar apakah kos jurukebangunan dan apakah kejayaan ataupun masa depan kebangunan ini di Malaysia sendiri. Okay, so saya nak akhir kita punya sesi webinar kita pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rita kerana sudi hadir pada hari ini, dan juga saya nak bagi pantun jugalah. Okay. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Okey, dengan berakhirnya pantun itu tadi, maka berakhirlah sudah program webinar kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang join pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tekan link attendance di ruangan chat box. Kita akan bagi e-sijil kepada semua yang hadir dan join pada hari ini untuk memberikan penghargaan kepada anda semua. Diharap semua pelajar kebangunan dapat sama-sama kita menyokong setiap program-program yang dah dilakukan, tak kisah daripada PUB sendiri ataupun daripada BISA ataupun daripada fakulti sendiri, sama-sama kita membangunkan nama fakulti khususnya kebangunan itu sendiri di peringkat yang lebih tinggi di masa hadapan. Okey. So mungkin di sini sajalah kita berakhirkan sesi kita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih kepada panel jemputan kita, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Nur.